Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Karim Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, sidang jemaah yang dihormati sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita hadir pada waktu yang berkat ini. Mudah-mudahan pengisian tazkirah pada tengah hari ini mendapat faedah bersama, yang mana saya sentuh tentang tajuk berkaitan dengan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu perkara yang berkaitan dengan haram mengumpat dan perintah supaya menjaga lidah. Sambungan daripada tazkirah pada beberapa jemaah yang lalu, yang mana kita terus kepada hadis yang diriwayatkan daripada Mu'adz radhiyallahu anhu. Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu katanya, saya telah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beritahukanlah kepada saya dengan sesuatu amalan yang dapat menyebabkan saya masuk syurga. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang pernah menjadi gubernur Rasulullah SAW di negeri Yaman satu ketika dahulu. Apabila dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, beritahukanlah kepada saya dengan sesuatu amalan yang dapat menyebabkan saya masuk syurga dan menjauhkan saya dari api neraka. Lalu Nabi SAW bersabda, selagi engkau ini telah menanyakan sesuatu persoalan yang hebat, yakni soalan yang penting, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya dia menjadi mudah bagi mereka yang Allah permudahkan untuk melaksanakannya, iaitu sesuatu amalan yang dapat menyebabkan masuk syurga dan menjauhkan diri dari api neraka. Iaitu Rasulullah SAW bersabda, supaya engkau menyembah ataupun beribadat semata-mata kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah SWT dengan sesuatu. Kemudian kamu mendirikan salat, kemudian kamu menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji di Baitullahil Haram, iaitu perkara yang berkaitan dengan rukun Islam. Selanjutnya Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, sukakah engkau saya nak tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Terus Rasulullah terangkan pintu kebaikan itu ialah
puasa adalah perisai dari berbuat kemaksiatan. Sedekah itu dapat melenyapkan diri kita daripada kesalahan, yakni dosa, sebagaimana air memadamkan api. Begitu juga solat seseorang di tengah malam, yang dikendaki ialah sembahyang sunat-sunat seperti tahajud dan sebagainya. Maka Rasulullah terus membacakan ayat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, summa tala tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu ayat tu Nabi bacakan kepada Muaz bin Jabal. Maknanya mereka itu meninggalkan tempat-tempat tidur, yakni mereka tidak tidur sepanjang malam, sehingga sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka kerjakan. Maksudnya ialah mereka mengasingkan, mereka merenggangkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhan mereka, khaufan dalam keadaan ketakutan, wa tama'an dan haluba serta tamak. Khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun, daripada rezeki mereka itu mereka belanjakan, dan mereka tidak mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, apa yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala daripada perkara yang sejuk mata memandang. Fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang mereka lakukan. Nabi bacakan, maknanya Nabi SAW terkesan dengan firman Allah SWT yang berbunyi, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seterusnya Rasulullah SAW terus bersabda lagi, sukakah engkau wahai Muaz bin Jabal supaya saya beritahukan tentang pokok perkara, yakni agama Islam. Pokok perkara agama Islam ialah tiangnya dan pula puncak, ya, bagi agama Islam. Maka dijawab oleh Muaz bin Jabal, baiklah ya Rasulullah, kau terangkanlah ya Rasulullah. Maka Nabi SAW terus bersabda, pokoknya ialah Islam, tiangnya ialah solat, sedangkan puncak agama ialah jihad. Maknanya bersusah payah dalam hal yang berkaitan dengan keagamaan, ya, maknanya berjihad, berkorban pada jalan Allah. Seterusnya beliau bersabda pula, sukakah engkau saya beritahukan tentang pangkal yang mengemudi segala yang aku sebutkan kesemuanya itu? Maka dijawab oleh Muaz bin Jabal, baiklah ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW memegang lidahnya lalu bersabda, tahanlah lidah ini ke atas dirimu, yakni berhati-hatilah menguruskan lidah dalam soal, ya, berkata-kata. Kemudian kata Muaz bin Jabal, ya Rasulullah, apakah kami ini pasti akan dituntut, yakni dijatuhkan hukuman dengan apa yang kami perkatakan? Maknanya adakah dengan sebab lidah kami akan terjerumus dalam perkara-perkara kesalahan yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah? Yakni, ya, maknanya Nabi SAW terus menjawab, kehilangan engkau ibumu ini merupakan kata-kata kebiasaan bagi bangsa Arab. Maknanya sakilat ka ummuk, maknanya lebih baik ibu engkau mati. Maknanya
Kalau itu pun kau tak tahu hal yang berkaitan dengan lidah ini, maknanya lebih baik ibu kamu mati. Maknanya itu perkataan yang biasa dituturkan oleh orang Arab, sakilat umuk, dia kata. Maknanya cilaka engkau ini, kalau itu pun kau tak tahu. Tidakkah para manusia itu dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab tersungkur di atas muka-muka mereka itu, melainkan hanya kerana hasil daripada perkataan mereka. Mana hasil daripada lidah, tergelincir lidah, ya. Maknanya berhati-hatilah dalam bertutur perkataan, ya. Seterusnya hadis yang ke-13 dalam bab ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadru mal ghibah qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala dhikruka akhaka bima yakrah qila afaraita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahatahu, rawahu Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, adakah kamu semua mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan mengumpat itu? Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, Allah dan Rasul saja adalah lebih mengetahui. Maknanya di kalangan para sahabat itu tidak ada yang nak memandai-mandai memberi pandangan ataupun, ya, tanggapan mereka. Mereka hanya menyerahkan kepada Allah dan Rasul saja, mengetahui tentang perkara yang berkaitan dengan mengumpat itu. Kerana Rasulullah tanya, adakah kamu semua mengetahui apakah mengumpat itu? Maka Rasulullah SAW terus bersabda, qala zikruka akhaka bima yakrah, iaitu engkau menyebutkan sesuatu yang ada di dalam diri saudara kamu dengan apa-apa yang tidak disukai oleh saudara kamu. Bila kita memperkatakan sesuatu yang tidak disukai oleh sahabat-sahabat kita, itulah yang dikatakan mengumpat. Lalu Nabi SAW bertanya, bagaimanakah pendapat tuan jikalau dalam diri saudara saya itu memang benar ada apa yang dikatakan itu? Maknanya memang benar, ya, perkataan memang benar perihal itu berlaku pada orang yang kita perkatakan itu. Maka dijawab oleh Rasulullah, jikalau benar-benar ada dalam dirinya apa yang engkau ucapkan itu, maka sesungguhnya engkau telah mengumpatnya walaupun benar. Dan jikalau tidak ada dalam dirinya apa yang kau ucapkan itu ataupun engkau umpatkan itu, maka sesungguhnya engkau telah membuat pendustaan pada dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sama ada betul ataupun tak betul, bila kita memperihalkan, ya, apa yang ada pada diri saudara kita sesama Islam, maka itu dianggap sebagai mengumpat. Kadang-kadang, ya, kita berhadapan dengan dakwaan-dakwaan yang boleh membawa kepada kita terpaksa memperihalkan, ya, hal-hal terutama dalam soal perbicaraan mahkamah dan sebagainya. Itu lain, ya, pasal apa itu terpaksa dikemukakan. Itu tak dinamakan mengumpat, malah dia perlu dibicarakan, perlu dikemukakan supaya dapat diketahui oleh pihak mahkamah. Itu lain, ya. Ini masalah memperkatakan sesuatu yang tidak baik terhadap saudara, sama ada betul atau tak betul, dianggap sebagai mengumpat, ya. Ini ditakrifkan mengumpat itu ialah memperihalkan sesuatu yang ada pada diri, ya, saudara kita sesama Islam, sama ada betul ataupun tak betul. Apatah lagi tak betul, maka dianggap sebagai mengumpat juga, ya. Apatah lagi kalau betul pun juga dianggap sebagai mengumpat. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi yauman nahri biminan fi hajjatil wada, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syarikum hadha fi baladikum hadha, ala hal ballaghtu,
ala hal ballagtu muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam khutbahnya pada hari korban, hari nahar, yakni hari raya korban, di mana Rasulullah berada di Mina pada masa itu dalam melakukan haji wada', haji selamat tinggal, maknanya haji yang terakhir bagi Nabi SAW, ya, sebagai menarik diri untuk tidak lagi melakukan haji, sedangkan para sahabat masih lagi pergi mengerjakan haji, ya, seperti Sayyidina Umar dan sebagainya. Dan pernah ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu nak pergi haji, maka dia berkata kepada Rasulullah, ya, maka dia jumpa Rasulullah dahulu, memberitahu bahawa dia akan pergi mengerja haji. Maka pada masa itu Rasulullah minta supaya Sayyidina Umar mendoakan dia semasa berada di Makkahul Mukarramah. Maka kata Sayyidina Umar, sesungguhnya permohonan Rasulullah itu satu perkataan yang amat mengharukan perasaan Sayyidina Umar, kerana seorang Nabi yang bersih daripada dosa, tidak ada berdosa, memohon supaya saudaranya seperti Sayyidina Umar untuk memohon untuk supaya didoakan dia di Masjidil Haram Makkahul Mukarramah. Ini dalil menunjukkan bahawa Nabi SAW bersangatan merendah diri terhadap para sahabat. Ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya' wa tawadhu'. Adalah Nabi Muhammad itu bersangatan merendah diri dan sangat malu, ya. Haya tu malu dan merendah diri, dan sanggup supaya saudaranya mendoakannya, ya. Seterusnya Nabi SAW bersabda semasa hajatul wada' itu, sesungguhnya darah-darah kamu, harta-harta kamu dan maruah serta kehormatan kamu, semuanya itu adalah haram dilanggar, sebagaimana kesucian hari kamu ini, yaitu Aidil Adha, dalam bulan kamu ini dan dalam negeri kamu ini. Ingatlah, tidakkah saya telah menyampaikan? Ini satu perkataan yang Nabi setelah menyampaikan amanah, ya, dalam ucapannya semasa dalam khutbah hajatul wada' itu. Ini tuan-tuan boleh tengok dalam senarai isi kandungan khutbah Rasulullah SAW semasa hajatul wada'. Kemudian diakhiri dengan hal ballagtu. Nabi kata, hal ballagtu, tidakkah saya telah menyampaikan? Sehingga Nabi mengulang-ulangkan perkataan ini, sehingga urat tengkuk Rasulullah timbul sambil berkata, hal ballagtu, hal ballagtu, hal ballagtu. Kemudian melihatkan betapa sukar dan payahnya Nabi menyebut, tidakkah aku telah menyampaikan, tidakkah aku telah menyampaikan? Maka sahabat-sahabat serentak menjawab, ballaghta ya Muhammad, telah engkau sampaikan ya Muhammad. Kemudian terus Nabi berkata, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah bahawa aku telah menyampaikan. Maknanya Nabi SAW tidak menyorok walau, ya, apa saja, walau sebatang jarum pun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agama, ya. Nabi, maknanya Nabi telah menyampaikan sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Pada hari itu diturunkan ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kamu, wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan, wa atmamtu alaikum dinakum, ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, akan nikmat Allah Ta'ala sempurnakan pada hari hajatul wada' itu. Maksudnya sampai hari ini sebenarnya Islam telah lengkap, syumul, ya, lengkap dan tidak ada apa-apa kekurangan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam hasbuka min safiyata kada wa kada. Qala ba'dur ruwat ta'ni qasiratan, faqala laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri
lamazajathu qalat hakkaitu lahu insana faqala ma uhibbu anni hakkaitu insanan wa inna li kadha wa kadha rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala huwa hadithun hasanun sahih. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha katanya, saya telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah bagi tuan tentang Sofia itu demikian. Maknanya seolah-olah Sayyidatina Aisyah menceritakan kepada Rasulullah tentang madunya Sofia. Ya. Sofia itu ialah isteri Rasulullah SAW. Sebagaimana halnya seperti halnya Aisyah juga. Sebahagian para perawi hadis mengatakan bahawa yang dimaksudkan Aisyah di situ ialah bahawa Sofia itu pendek orangnya. Nabi SAW lalu bersabda, maknanya Sayyidatina Aisyah terlepas cakap sambil berkata-kata kepada Rasulullah, dia kata Sofia tu orangnya pendek saja orangnya. Macam tu. Memang pendek pun, tapi kenapa diperihalkan begitu? Seolah-olah mengumpat, mengata. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Sayyidatina Aisyah, benar-benar engkau telah mengucapkan sesuatu perkataan yang apabila perkataan tadi dicampur adukkan dengan air lautan samudra, lautan yang luas, tentu perkataan kamu itu akan dapat dicampurkan satu lautan samudra, yakni mengubah air laut itu menjadi berubah rasa dan baunya. Gambaran betapa dahsyatnya, ya, memperihalkan sesuatu yang tak patut diperkatakan. Itu perkataan mengumpat itu. La yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Adakah menyukai oleh kamu, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi, memakan daging saudaranya, maitan dalam keadaan telah meninggal dunia, jenazah, fakarihtumu, maka hendaklah kamu membenci oleh kamu perbuatan, ya, apa ni kita kata mengumpat tadi, seolah-olah memakan daging saudaranya yang telah terbujur, ya. Yakni perkataan Rasulullah SAW itu maksudnya ialah mengubah air lautan itu menjadi berubah rasa dan baunya. Lalu Aisyah berkata, Sayyidatina Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, dia kata, saya pernah pula menceritakan perihal seorang kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata, saya tidak suka menceritakan hal ehwal seseorang yang buruk, sebab sesungguhnya saya pun mempunyai demikian. Yakni setiap orang tentu ada cacat cela diri sendiri. Sebab itu ada lebih baik kita melihat ataupun merenungi pada diri kita sendiri sebagai satu pengajaran, ya. Jadi maknanya tak payahlah kita nak mencela dan mengutuk orang, sedangkan diri kita juga ada keaiban ataupun perkara-perkara yang jadi cacat cela pada diri kita sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis hasan lagi sahih. Hadis seterusnya hadis yang ke-16. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, daripada Anas bin Malik, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah berkhidmat dengan Nabi SAW dengan masa yang begitu lama, ya. Satu ketika bila ibunya menunggu perkembalian Anas balik ke rumah lambat, maka ibunya bertanya kepada Anas, ya, ibu kepada Anas bin Malik,
Anas ni dia rupa-rupanya dia sedang bermain-main di depan rumah Rasulullah. Rasulullah suruh dia memberikan, diberi tugas lah. Lalu dia balik lambat. Maka ibunya bertanya kepada Anas, kenapa kau balik lambat? Maka jawab Anas, aku berkhidmat kepada Rasulullah. Kemudian ditanya oleh ibunya, apakah perkhidmatan yang kau beri pada Rasulullah? Maka Anas tidak menceritakan kepada ibunya. Maka kata ibunya, lain kali kalau ada rahsia antara engkau dengan Rasulullah, jangan ceritakan. Kata ibu Anas, mendidik Anas supaya tidak menceritakan apa-apa rahsia yang patut dirahsiakan. Sebab itu ibunya telah menyerah Anas kepada Rasulullah SAW untuk berkhidmat. Maka diminta oleh ibunya kepada Rasulullah SAW mendoakan Anas supaya menjadi berkat dalam kehidupan. Di antara yang didoakan ialah keberkatan anak yang lahir daripada Anas bin Malik. Semuanya berkat, semuanya hafal Quran. Kemudian umur, ada riwayat mengatakan 120 tahun Anas bin Malik umurnya, didoakan oleh Rasulullah. Dan tumbuhan yang ditanam oleh Anas bin Malik berbuah setahun 2 kali. Itu di antara doa Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik, hasil daripada permohonan ibunya daripada Rasulullah supaya mendoakan Anas supaya mendapat keberkatan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma urija bi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril? Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Rawahu Abu Daud. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ketika saya di-mi'rajkan, mi'raj maknanya naik ke langit, saya berjalan melalui suatu kaum, maknanya perjalanan peristiwa Isra' dan Mi'raj Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW maknanya saya berjalan melalui satu kaum yang mempunyai kuku-kuku dari tembaga, yang dengan kuku-kuku tadi mereka menggaruk muka serta dada-dada mereka dan dada-dada mereka sendiri. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka itu? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, itulah orang-orang yang memakan daging sesama manusia, yakni mengumpat dan menjatuhkan maruah dan kehormatan mereka. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Ini di antara hadis-hadis yang melarang supaya kita melarang kita daripada mengata dan mengumpat. Sebab di sana banyak dalil-dalil yang menerangkan. Di antaranya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza asbaha ibnu adama fa innal a'dha kulluha tukaffiru lisan taqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in wajajta a'wajajna. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW sabdanya, jikalau anak Adam, yakni manusia itu berada di waktu pagi-pagi lagi, maka sesungguhnya semua anggota tubuh badan manusia itu memberikan sikap tunduk kepada lidah. Mata, telinga, tangan, kaki, perut, semua tunduk kepada lidah. Maksudnya mereka ini, anggota tubuh badan kita, menasihati lidah supaya agar berhati-hati. Anggota-anggota itu akan berkata, takutlah engkau kepada Allah, ittaqillah ya lisan, takutlah oleh kamu kepada Allah Ta'ala wahai lidah, dalam urusan kami semua ini, urusan
anggota tubuh badan kami semua ini. Sebab keselamatan kami ini tergantung daripada kelakuan kamu, wahai lidah. Kalau engkau lurus, maka kami pun turut lurus. Sedangkan jikalau engkau bengkok, maka kami pun bengkok juga, kata anggota-anggota itu. Ini di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Tukaffirul lisan, yang ini menunjukkan sikap tunduk dan patuh kepada lidah. Maknanya dia dah bagi warning dah awal-awal lagi kepada lidah, pagi-pagi lagi dah dia bagi warning pada lidah. Jagalah, jangan sampai tergelincir. Pepatah Melayu menyebutkan, kerana lidah, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Telajak perahu boleh dimudik kembali, diundur kembali. Telajak kata buruk padahnya. Sebab itu lidah ni perlu dijagalah dengan baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullul muslimi 'alal muslimi haramu damuhu wa 'irduhu wa maluhu, rawahu Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap muslim ke atas sesama muslim itu diharamkan darahnya. Maknanya tak boleh membunuh. Diharamkan darahnya maknanya tak boleh tumpah darah. Elakkan daripada tumpah darah. Begitu juga tentang maruah dan kehormatan. Maruah dan kehormatan pun kena dituntut oleh syarak supaya menjaga. Pasal apa? Maruah dan kehormatan ini datangnya dari Allah. Bagaimana Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya telah memuliakan oleh Allah Ta'ala akan anak cucu cicit Nabi Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan dipertanggungkan bagi mereka itu di rezeki, sama ada di darat, sama ada di laut dan di darat. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan diberi rezeki mereka itu dengan yang terbaik, halalan thayyibah. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi ada 3 di sini. Setiap muslim, sesama muslim itu haram darahnya. Wajib menjaga maruah dan kehormatan, serta menjaga hartanya. Jangan dicuri, jangan disamun, yakni haram dilanggar batas-batas 3 perkara ini. Hadirin yang dihormati sekalian, inilah qadar yang dapat saya sampaikan pada tengah hari ini sebagai bahan renungan kita bersama. Oh, ada 4 minit lagi 4 minit lagi. Mudah-mudahan jadi bahan renungan kita bersama sebagaimana firman Allah SWT dalam dalil yang berkaitan dengan perkara seumpama menjaga lidah ini, bagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la taqfu ma laysa laka bi 'ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu semua turut apa yang kamu tidak mengetahui. La taqfu ma laysa laka bi 'ilmun. Kalau benda tu kita tak pasti, kita tak tahu, kita tak payahlah kita nak menyebarkannya. Kita tak pasti, kita tak tahu, tak payah kita sebarkan. Sesungguhnya pendengaran kita semua, pendengaran itu datangnya dari Allah. Kejadian telinga kita, alat pendengaran itu pun datang dari Allah juga. Tapi pendengaran itu sebenarnya datang dari Allah. Penglihatan kita juga datang dari Allah.
Hati itu semuanya akan ditanya oleh Allah Ta'ala di hari akhirat apa yang telah dilakukan oleh perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, akan disoal. Ma yalfizu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tidaklah seseorang itu mengucapkan sesuatu ucapan melainkan di sisinya ada malaikat raqib dan atid, maknanya pencatat kebaikan dan pencatat keburukan. Maknanya akan disoal, akan ditanya, Wallahu alam, mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah warfa'anna al bala' wal waba' wal bala' wal riya' wal zina wal ahwa wal fahsya' ma zahara minha wa ma batan an baladina dha khassah an buldanil muslimin amma برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.